Hai, selamat pagi semua. Okay, hari ini merupakan kursus PRS muda yang sesi kelima yang bertajuk Psikologi Remaja. Okay, seperti biasa, sila pastikan anda isikan kehadiran di Google Link. Pastikan tugasan PRS sudah siap. Sediakan alat tulis, buku log PRS yang warna ungu. Beri perhatian sepenuhnya semasa kelas dijalankan. Okay. Dalam buku log, isikan maklumat berikut. Bersatu, bilangan 4. Dalam buku log, muka surat ke-9 ya. Okay. Nombor 1, bilangan 4, tarikh 13 Mac 2021. Aktiviti. Okay. Aktiviti, jangan lupa masukkan kursus PRS muda, psikologi remaja. Okay. Masa jangan lupa juga 4.15 hingga 5.15. So, hari ini kita akan sentuh tajuk berkenaan dengan siapakah remaja, perkembangan remaja, isu remaja, faktor masalah remaja. Okey, kita tengok dekat sini. Tajuk pertama hari ini adalah siapa remaja, siapakah remaja. Okay. Remaja dalam bahasa Inggeris kita gunakan perkataan adolescent, okay, ataupun adolescence, okay, yang berasal dari bahasa Latin, maksudnya bergerak ke arah kematangan dari aspek fizikal, psikologi dan sosial. Okay, dua peringkat, awal remaja dan akhir remaja. Okay, ia merupakan satu proses yang penting, proses peralihan, proses perubahan, proses mencari identiti. So, apa yang dimaksudkan dengan ni? Okay. Kita akan tengok penerangan di sini. Okay. Kalau kita tengok remaja, okay, merupakan mereka yang golongan dalam 13 tahun hingga 18 tahun. Okay. Ia ada dua peringkat, iaitu awal remaja dan akhir remaja. Okay. So, kalau kamu tengok, di sini ada perubahannya. Okay, dulu anda merupakan kanak-kanak masa sekolah rendah kan? Okay, sekarang kamu dah besar dah. Okay, selalu orang cakap kan, kamu dah besar. Okay, yang ini merupakan proses peralihan. Okay, nombor 1. Okay, iaitu kamu dari kanak-kanak, kamu jadi remaja, dan kamu gerak ke tahap dewasa. Nombor 2, okay, adanya proses perubahan. Okay, perubahan terdapat 4 aspek. Contoh adalah perubahan fizikal. Yang mana kamu dah jadi tinggi kan? Okay, itu adalah fizikal. Selain itu ada perubahan dari fikiran. Yang ketiga, okay, dalam tempoh masa ini juga anda sedang mencari identiti. Okay, anda sentiasa tertanya-tanya siapakah saya. Okay, dan anda akan dapati bahawa dulu anda memang setuju sepenuhnya cakap ibu ke, cakap cikgu ke, tetapi sekarang ni anda ada pendapat sendiri. Dan kadang-kala kamu rasa keliru. Sama ada pendapat ibu bapa tu betul ataupun pandangan diri sendiri adalah betul. Okay, itu adalah okay. Topik yang kedua, kita akan tengok okay, perkembangan remaja. Remaja ni, okay, ada 4 aspek ya. Kita akan tengok dekat sini. Aspek yang pertama, kita akan tengok kepada perkembangan fizikal. Perkembangan fizikal termasuklah okay, perubahan tubuh badan, okay, mengalami proses akhir balik,
Okay, mempunyai dorongan seksual, rasa tertarik pada rakan, timbul fantasi seksual. Yang kedua, okay, perkembangan intelektual. Apa maksudnya perkembangan intelektual ni? Perkembangan intelektual sebenarnya adalah berkaitan dengan fikiran. Anda sekarang mampu berfikir masa depan dan membuat perancangan untuk diri sendiri. Okay? Dan yang seterusnya, okay, kita tengok apa yang ada di sini. Okay, perkembangan apa pula? Perkembangan emosi. Emosi itu lebih sensitif dan senang rasa tertekan. Okay, selain dari itu, anda juga ada geng. Apa maksudnya geng dekat sini? Geng sebenarnya adalah kelompok rakan sebaya. Yang dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai peer group. Okay? Dan anda juga peningkatan dalam kemampuan menyesuaikan diri. Dulu kan kamu hari pertama pergi ke sekolah kan, masa sekolah rendah ke ataupun masa tadika, kamu rasa tak selesa, kamu menangis, kamu menjerit. Tapi datang ke sekolah menengah, kamu dah biasa dah cepat menyesuaikan diri dan sebagainya. Okey. Yang seterusnya adalah perkembangan moral. Okey, dulu anda hanya fikirkan diri sendiri saja, egosentrik. Sekarang ni anda bergerak ke sociocentrik dan universal. Okey, kita akan tengok apa yang okey. 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 Kita tengok, kita sambung Sambung. Okey. Okay. Isu remaja yang selalu dihadapi adalah isu buli, merokok, menghisap vape, penyalahgunaan dadah, ketagihan alkohol, keluarga, masalah keluarga, lumba haram, seks bebas. Topik yang terakhir adalah faktor masalah remaja ni. Faktor remaja ni masalah faktor. Okey, bermula dari diri sendiri. Kadang-kala masalah itu berlaku disebabkan diri sendiri kan. Okey, yang tidak asertif, yang tak ada kemahiran menolak, okey. Dan sikap nak ikut kawan dan sebagainya. Okey, rakan, anda bercampur dengan rakan yang selalu melakukan aktiviti yang tidak sihat dan mempengaruhi anda, yang ajak anda bersama. Okay. Aspek keluarga, faktor keluarga yang tidak memberi kasih sayang kepada anda. Okay. Keluarga, suasana keluarga yang selalu regang, yang tegang, okay. Yang marah-marah. Okay. So itu pun salah satu sebab berlakunya masalah remaja. Okay. Masyarakat juga, masyarakat mungkin selalu tidak menerima remaja yang sedia ada dan sebagainya. Okay. Aspek isu kewangan. Okay. Mungkin keluarga tu menghadapi isu kewangan, ataupun diri sendiri menghadapi isu duit, tak cukup, perbelanjaan dan sebagainya, menyebabkan mereka akan terjebak dengan aktiviti yang tidak sihat. Okay, isu agama, mereka tidak mempraktiskan apa yang telah diajar. Okay. Kita tengok yang seterusnya. Okay, so ini adalah contoh yang saya ambil. Okay, ini adalah berita yang mana seorang gadis, anak gadis ni, dia hilang. Dia lari dari rumah dan dia ikut teman lelaki. Okay. Kalau kita tengok kepada aspek, pelajar ini namanya Natasha. Masalahnya adalah lari dari rumah ikut boyfriend. Okay. So yang pertama,
Tadi kita bincang tentang beberapa faktor kan yang ada di sini kan. Okey. Faktor diri sendiri, faktor rakan, faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor kewangan, faktor agama. Okey. Satu-satu masalah yang ada pada seseorang remaja itu tidak hanya bergantung kepada satu faktor saja. Kemungkinan besar tadi selepas perbincangan dengan pembimbing rakan sebaya, mereka telah menyatakan pendapat mereka. Okey. Mereka katakan Natasha mungkin dia sedang dalam proses mencari identiti sendiri. Okey. So dia kata saya suka dengan boyfriend ni. Kenapa ayah saya dia bantah ataupun kenapa saya dimarah ataupun saya dipandang rendah pula oleh rakan-rakan. Okey. So faktor rakan mungkin okey pada permulaannya sebelum dia ada boyfriend, okey, mungkin rakannya sudah pinggirkan Natasha yang menyebabkan dia rasa sunyi. Lepas tu kesunyian tu akan menyebabkan dia mencari kasih sayang di luar yang mana kasih sayang di luar yang mana dia temui boyfriendnya yang dan dia membuat keputusan bahawa boyfriend saya memberi kasih sayang sepenuhnya dan prihatin terhadap saya. Okay? So kita tengok kepada faktor keluarga. Kemungkinan besar, apa yang berlaku di keluarga adalah mungkin mereka selalu bergaduh, ataupun tidak ada persefahaman. Masih ingat apa yang saya sebut tentang komunikasi berkesan? Komunikasi berkesan adalah apabila dua-dua pihak mencapai persefahaman. Kemungkinan besar Natasha tidak mencapai persefahaman dengan keluarganya dan selalu bergaduh disebabkan oleh boyfriend. Faktor masyarakat. Mungkin rakan-rakan ataupun rakan-rakan di sekolah ataupun jiran-jiran, mereka nampak saja Natasha, mereka tak tegur, tak say hi, tidak diterima. Menyebabkan dia terfikir, baik saya lari dari rumah, saya hilang macam tu saja. Kewangan. Kemungkinan besar boyfriendnya memberikan duit untuk tanggung dia. Dan dia rasa, ada orang bagi duit ni. Baik saya bersama dengan dia. Kalau saya stay dekat rumah pun, mereka akan marah-marah. So faktor agama. Mungkin mereka tidak mempraktiskan apa yang agama ajar ataupun Natasha dengan boyfriendnya berbeza agama, yang menyebabkan komunikasi tidak efektif antara dia dengan keluarga. Semua ini hanya untuk analisa dan bukan bermaksudnya ia mewakili kes Natasha. Ini hanya perbincangan berdasarkan kepada PowerPoint yang kita ada. Jadi untuk akhiri sesi hari ini, tugasannya seperti biasa anda isikan kehadiran. Lepas tu tonton YouTube. YouTube ini akan sebut tentang psikologi remaja. Sebagai ulang kaji. Lepas tu tugasan anda kena temu bual dengan seorang rakan baik anda. Catatkan maklumat yang dikumpul di googling di sini. Maklumat yang anda kena catatkan termasuklah umur, jantina, bangsa, masalah yang sedang dihadapi, masalah apa, apakah punca, siapa yang terlibat, apa yang sudah berlaku. So, apakah cara yang dia gunakan untuk selesaikan masalahnya yang dihadapi? So, ini adalah beberapa 4 perkara yang anda kena 3 perkara yang anda kena kutip maklumat tu dan isikan dalam Google Form. So, hari ini kita sampai di sini sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.